Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, jadi selamat datang ke kelas pada minggu ini. Apa yang kita akan lakukan pada minggu ini adalah kita akan mula membincangkan tentang etika secara terperinci, right? Tetapi kita akan lakukan tu, kita akan daripada bercerita tentang teori-teori etika yang berbeza. Apa yang kita akan lakukan adalah kita akan melihat satu senario, right? Satu case, kemudian kita akan mengupas apakah isu-isu moral di sebalik kes tersebut, right? Jadi sebelum tu saya nak kongsikan, let's see, I should be sharing this. Okay, jadi sekadar pengenalan sebelum kita lihat kepada senario yang kita ingin bincangkan sebentar lagi. Apabila kita bercakap tentang etika, kita sebenarnya bercakap tentang perilaku ataupun tindakan kita, right? Khususnya apakah yang patut kita lakukan dalam sesuatu senario, dalam sesuatu keadaan. Kalau nak lagi terperinci lagi, kita nak tahu apakah tindakan yang sewajarnya dalam suatu keadaan. What is the right thing to do? What should we do in a particular situation, right? Dan dalam bidang etika itu sendiri, dia terbahagi kepada dua cabang yang berbeza. Cabang yang pertama adalah apa yang dipanggil sebagai meta-ethics, right? Meta-ethics, dan kalau korang tengok kat sini, di bawah meta-etika ini, right, persoalan yang dibahaskan adalah yang pertamanya tentang, right, bagaimana kita boleh tahu sama ada sesuatu perkara itu beretika ataupun tidak, ataupun suatu perkara itu bermoral ataupun tidak. How do you know whether something is ethical? Dan kalau lihat di sini, ada dua jalan utamalah untuk menjawab soalan tersebut. Sekiranya kita seorang yang beragama, maka kita akan sedar bahawa banyak keputusan tentang sama ada sesuatu itu bermoral ataupun tidak diberitahu oleh agama. So religion, agama boleh memberikan jawapan kepada soalan ini. Bagaimana kita tahu sama ada sesuatu itu beretika ataupun tidak. Dan dalam agama-agama besar dunia, jawapan tentang apakah yang menjadikan suatu tindakan yang bermoral ataupun macam mana kita nak tahu sama ada tindakan itu bermoral atau tidak, ianya boleh datang sama ada daripada wahyu, right, daripada kitab suci, revelation, ataupun boleh datang daripada tradisi, sama ada tradisi agamawan ataupun tradisi gereja, right, apa yang telah diturunkan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya, ataupun boleh datang daripada pengalaman orang-orang beragama, right, pengalaman para rasul ataupun para nabi, ataupun pengalaman para padri ataupun pope ataupun sami ataupun orang-orang agamawan lain, right. So religion, agama boleh memberikan jawapan untuk kita mengetahui sama ada suatu tindakan itu beretika ataupun tidak, right. Sekiranya kita tidak mahu mendasarkan etika kita kepada agama, maka kita juga boleh bergantung kepada jawapan-jawapan yang bersifat sekular, right. Jawapan-jawapan sekular ini boleh datang sama ada daripada akal fikiran kita, reason, ataupun boleh datang daripada pengalaman dan pemerhatian kita, right. Maksudnya kalau kita nak tahu sama ada apa yang patut kita lakukan dalam satu situasi itu, instead of daripada kita merujuk kepada apa yang dinyatakan dalam kitab suci ataupun apa yang diperintahkan oleh Tuhan ataupun apa yang disarankan oleh agamawan, kita boleh memilih
untuk menggunakan akal fikiran kita sendiri untuk menentukan apa yang patut kita lakukan dalam situasi tersebut. Right? We can choose to rely on our own reason, right? On our own experience, right? To decide what is the right thing to do in that particular situation, right? Ataupun kita boleh bergantung kepada ilham. Maksudnya mungkin apabila kita berdepan dengan satu situasi itu, kita tak tahu apa kan tindakan yang bermuara, apa yang tidak, maka tiba-tiba kita dikurniakan ilham, nampak jalan, okey, apa yang sepatutnya aku lakukan, right? Itu pun jadi cumanya dalam kes ni ilham tu, intuition ni diasingkan daripada akal fikiran dan juga pengalaman, right? Sebab ilham ni cara dia tiba kepada kita, kan? Cara kita beroleh ilham tu dia berbeza dengan cara dia tak datang daripada akal fikiran, dia tak datang daripada deria panca indera kita, right? Jadi ilham tu datang dia ada salurannya sendiri untuk tiba kepada kita, right? Selain daripada itu, kita juga boleh bergantung kepada apa yang telah disepakati dalam sebuah masyarakat tu. Right? Ada resam masyarakat tu misalnya. Right? Jadi kalau kita nak tahu sama ada kita patut melakukan sesuatu ataupun tidak, right? Kita boleh merujuk kembali kepada pantang larang, right? Kepada adat resam masyarakat tersebut. Right? So that is a kind of circular jawapan yang bersifat circular juga, sebab kita tidak bergantung kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Right? So dua sumber utama untuk mengetahui sama ada suatu tindakan, untuk mengetahui apa yang patut kita lakukan, apa yang beretika yang patut kita lakukan. Pertamanya, kita boleh merujuk kepada agama. Keduanya, kalau kita tidak mahu ataupun kalau kita memilih untuk tidak merujuk pada agama, maka kita boleh bergantung kepada sumber-sumber yang bersifat sekular lah, bukan sumber yang bersifat keagamaan. So ini adalah satu soalan yang dibahaskan ataupun yang dikupas dalam bidang metaetika, right? Kemudian soalan yang kedua yang juga dibincangkan dalam bidang metaetika ni adalah bukan apa sumber, tapi apa asas pertimbangan baik buruk kita. Maksudnya kalau kita kata menderma itu tindakan yang bermoral, macam mana kita menentukan menderma itu sebagai satu tindakan bermoral? Apa takrifan tindakan yang bermoral, right? Jadi takrifan itu dia boleh datang, sekali lagi, dia boleh datang daripada, kalau kita seorang yang beragama, apa yang menentukan, apa yang menetapkan, right? Sama ada suatu tindakan itu bermoral ataupun tidak. Sekiranya kita beragama, ia datang daripada Tuhan, perintah Tuhan, perintah ataupun perintah ataupun hukum Tuhan, right? Jadi kita boleh kata, wah, menderma itu sesuatu yang bermoral kerana menderma adalah satu tindakan yang diperintahkan oleh Tuhan, right? Dan apabila kita menuruti perintah Tuhan, maka kita melakukan sesuatu yang bermoral. So that is one way, right? Maksudnya dalam kes ni, let me just write it down. Yang bermoral, sorry. Yang bermoral adalah yang mengikut perintah Tuhan, right? Segala apa yang melanggar perintah Tuhan itu dianggap sebagai yang tak moral lah, right? Jadi saya nak tanya. Ya, saya. Nanti ada share screen tu, tak nampak. Nampak ke?
Kalau dekat saya tak keluar lagi lah, tak tahu lah masalah internet ke apa. Tak ada Sebab dekat saya. sebab kalau sebab saya lihat juga di laptop dan juga di iPad, kalau di laptop memang nampaklah kalau saya boleh cuba untuk unshare screen dan share screen balik juga Alright. Ada beza ke, Nabila? Okey, tak payah teruskan dulu. Okey, jadi kalau kita balik pada apa yang kita bincangkan tadi, kalau kita memeluk apa-apa agama dan perbezaan ataupun penentuan sama ada suatu tindakan itu bermoral ataupun tidak, itu didasarkan kepada perintah Tuhan. Right? Jadi secara mudahnya, sekiranya kita seorang yang beragama, maka kalau kita ditanya apakah tindakan yang bermoral, right? Jawapan kita adalah tindakan yang moral adalah tindakan yang menuruti, yang mengikut perintah Tuhan, right? Justru segala tindakan yang melanggar perintah Tuhan itu adalah tindakan yang tidak bermoral. Okay? Jadi itu sekiranya kita mendasarkan baik buruk itu, bermoral atau tidak moral itu kepada agama. Sekiranya kita memilih untuk tidak mendasarkan pertimbangan baik buruk kita atau moral ataupun tidak kita kepada agama, maka ada sumber-sumber lain yang boleh menjadi asas moral kita lah, right? Asas etika kita. Yang pertamanya boleh jadi daripada undang-undang, right? Tapi undang-undang ni bukan undang-undang yang digubal oleh manusia, tapi undang-undang yang telah termaktub dalam kejadian alam ini. Maksudnya undang-undang yang bukan saja yang mentadbir tingkah laku kita, tabi'i kita sebagai manusia, tetapi undang-undang ini jugalah yang mentadbir alam ini, right? So apa yang dipanggil sebagai natural law, undang-undang semula jadi, right? Sebab undang-undang yang ada, yang undang-undang seperti perlembagaan, undang-undang yang dibahaskan di parlimen ataupun dibahaskan di mahkamah, semua itu adalah undang-undang yang hanya muncul setelah adanya masyarakat, right? So those are social laws in the sense that it only comes into existence after you have society. But there is another kind of law that is called natural law that precedes, that comes before, yang ada sebelum adanya masyarakat, right? Dan undang-undang ni dipanggil sebagai undang-undang semula jadi, right? Ataupun etika itu boleh juga didasarkan kepada kontrak, right? Kepada suatu kontrak yang telah dijalinkan oleh ahli masyarakat tersebut. Kalau maksudnya awal-awal dulu masyarakat itu dia telah berhimpun dan mereka telah menetapkan, okey, tindakan sekian-sekian, okey, bermoral, tindakan sekian-sekian tidak bermoral, tindakan sekian-sekian, okey, ini boleh jadi bermoral, boleh jadi tak bermoral. So kontrak itu adalah satu kontrak sosial, right? It's a social contract that determines what is ethical and what is not ethical, and that is decided by the founder of that society, right? Jadi kalau kita lihat di bawah cabang metaetika ni, ianya banyak membahaskan tentang macam mana kita nak mengetahui sama ada bukan macam nak kata, dia membahaskan apa maksudnya etika itu sendiri, right? Bila kita kata suatu tindakan itu tindakan yang bermoral, apa yang kita maksudkan dengan moral itu, kan? Macam mana kita nak tahu sama ada suatu itu bermoral ataupun tidak, right? Dan kalau korang tengok secara umumnya
jawapan kepada persoalan apakah yang menentukan sama ada suatu bermoral, sama ada suatu tindakan itu bermoral atau tidak, dia boleh datang daripada agama, right? Agama membekalkan kita dengan idea, dengan cara untuk menentukan sama ada suatu tindakan itu bermoral ataupun tidak, ataupun dia juga boleh datang daripada sumber-sumber yang bersifat sekular, right? Yang tidak bergantung kepada agama, right? Dan sumber-sumber sekular ini boleh datang daripada daripada akal fikiran kita, daripada pemerhatian kita, ataupun daripada kontrak kan, sama kita, right? Bila kita guna perkataan sekular di sini, dia tidak semestinya bermaksud anti agama, right? It simply, bila kita kata sekular di sini, ia sekadar bermaksud suatu pendirian yang mana kita memilih untuk tidak menyandarkan pandangan kita, pertimbangan kita kepada agama, right? It doesn't mean that you are opposed to religion. It simply means that you choose not to base your decision purely on religion, right? It doesn't mean you have to be opposed to religion. It simply means that you choose to be a-religious, right? To just put religion aside for a while. Okay, so itu berkenaan dengan metaetika, right? Kemudian cabang yang seterusnya, okay, selain daripada metaetika, ada juga cabang etika yang dipanggil sebagai etika normatif, right? Normative ethics kat sini, right? Dan normative ethics ni lebih kepada it's more like applied ethics. Applied ethics. Ya, meta ethics ni lebih kepada theoretical ethics, right? Theoretical. Artinya apa? Dalam metaetika ni kita nak tahu takrifan apa baik, apa yang kita maksudkan dengan tindakan yang baik, apa yang kita maksudkan dengan tindakan yang buruk, right? Manakala dalam normative ethics ni kita nak tahu, okey, aku dah ada kriteria, right? Aku dah ada kriteria apa tindakan yang baik, apa tindakan yang buruk. Macam mana aku nak guna pakai, macam mana aku nak laksanakan, how do I apply this criteria, right? So meta ethics is involved in deciding what is the criteria, apakah kriteria baik, baik buruk. Manakala dalam normative ethics pula kita nak mengaplikasikan, aplikasi kriteria tersebut. Right? Misalnya, katakan kriteria kita untuk menentukan sama ada suatu kriteria kita untuk tindakan yang baik adalah segala tindakan yang mendatangkan keuntungan kepada diri aku, itu adalah tindakan yang baik. So contohnya contohnya kriteria kita tindakan yang baik adalah tindakan yang menguntungkan diri aku. Right? Katakan itu kriteria kita untuk tindakan yang baik, right? So berbekalkan kriteria itu, right? Katakan kita diberikan satu senario, right? Sama ada kita patut meniru dalam peperiksaan ataupun tidak, right? Adakah, so senarionya adalah adakah aku patut meniru dalam ujian, right? So kita ada kriteria kita. Kemudian kriteria kita adalah kriteria kita untuk tindakan yang baik adalah apa-apa tindakan yang mendatangkan keuntungan kepada diri kita, itu dianggap sebagai, itu kita kategorikan sebagai tindakan yang baik. Okay? Kemudian kita berdepan dengan satu situasi di mana kita perlu buat keputusan sama ada kita nak meniru ataupun tidak dalam ujian. Adakah kita patut meniru dalam ujian? Jadi kita kena
kita kena jawab soalan ni berdasarkan kriteria yang telah kita bangunkan tadi. Right? Jadi kita kena fikirlah, okey, kalau aku tiru dalam ujian, then aku kemungkinan besar aku akan dapat jawab soalan dengan baik. Aku dapat jawab dengan baik, maka markah aku akan tinggi. Right? Jadi nampak macam kalau aku tiru dia macam menguntungkan diri aku sebab ya aku dapat markah yang tinggi kan. So itu boleh jadi satu. So itu boleh jadi satu hujah kan. Ataupun kita boleh fikir, well, kalau aku meniru dan aku ditangkap, then aku akan digantung pengajian kan, dan itu tidak menguntungkan diri aku kan. Jadi meniru itu tindakan yang tidak baik, right? So itu boleh jadi satu lagi hujah, right? So korang boleh lihat bagaimana sesuatu tindakan itu boleh dikelaskan, right, sebagai sama ada tindakan yang bermoral ataupun tidak bermoral berdasarkan kriteria yang kita gunakan itu, right? Dia boleh jadi tindakan satu tindak, sebab kalau korang tengok dalam kes ni, right, on the one hand, if you were to cheat in the exam, you might be able to answer all the questions and therefore you get good scores, and that will benefit you, right? Itu akan mendatangkan keuntungan faedah kepada awak, right? Sebaliknya, sekiranya if you were to cheat in the exam and if you were to get caught, then you'll be suspended, and that will not bring any benefit to you. So in that case, cheating is not something that you should do, right? So dalam kes ni kita ada satu kriteria, right? Kita ada kriteria kita, right? Kriteria baik buruk kita. Kemudian kita telah mengaplikasikan kriteria tersebut apabila kita berdepan dengan satu situasi. Dan kalau korang tengok tadi, dia di satu sisi ianya boleh menjadi tindakan yang baik, yakni yang mendatangkan keuntungan kepada kita, tapi di satu sisi lain juga ia boleh menjadi satu tindakan yang merugikan kita, right? Jadi tindakan yang buruk lah. Dan ini mungkin ada orang kata, dan apa sebenarnya kata putus dia, is cheating, should I cheat or not, kan? Because it seems that it has both good and bad. Yeah, it can be good for me, it can also be bad for me. So at the end of the day, should I cheat, right? So ini adalah satu perkara yang dan apabila kita membahaskan etika, right, sebegini, apa yang akan berlaku adalah kita akan melihat sesuatu senario tu dari banyak segi, right? Macam dalam kes ni lah, kita akan tengok apa kebaikannya dan apa keburukannya, right? What can go, if you cheat, you can get high scores, kan? You can answer all the questions, you can get high scores. Therefore, that is a good thing for you, right? And in that sense, cheating is something that you should do, right? Because it brings benefit to you. But at the same time, if you were to cheat and you get caught, then you'll be suspended, right? And that will not be beneficial to you, right? Therefore, in that case, cheating is not something that you should do, right? So it appears, nampaknya macam dalam situasi ini, kalau nak meniru pun boleh, kalau tak mau meniru pun boleh juga, sebab macam dua-duanya macam if you to cheat, then you might have some benefit. If you don't, but at the same time, cheating will also carry risk, right? Dan apa yang penting untuk faham dari kes ni adalah setiap satu tindakan yang kita buat tu sentiasa ada faedah dan sentiasa ada risikonya. Always have benefits
benefit and Doktor, saya nak tanya ni. ya saya. Kiranya apa yang kita buat semua perkara macam contoh mencuri, meniru kan. Setiap perbuatan tu ada baik dan buruk dia. So kiranya kalau macam keluar soalan exam, tak ada kata putus lah macam doktor cakap tadi. Tak ada jawapan yang fix untuk perbuat setiap perbuatan tu. Dia okey, itu soalan yang bagus. First dia kena tengok apa kriteria awak. What is your criteria? Right? And then dia kena tengok macam mana awak mengaplikasikan kriteria tersebut. Kalau kita ambil contoh mencuri lah katakan, right? Katakan kita kata mencuri itu salah, right? Tapi dalam setengah keadaan mencuri itu suatu boleh jadi suatu yang dibolehkan. Misalnya kalau seorang bapa yang mencuri ubat untuk anak dia, right? In that case kita boleh berhujah bahawa dalam kes tersebut mencuri itu boleh menjadi sesuatu yang moral. Tapi itu sekali lagi itu bergantung kepada apa kriteria yang gunakan untuk membezakan tindakan yang baik, tindakan yang buruk, right? Bila kita membahaskan isu etika ni, dia disebabkan kita tak boleh tiba ke satu kata putus dengan serta-merta disebabkan itu. It is precisely because we cannot come to a conclusion. It is precisely because of that ethical discussion will go on and go on and go on, right? Sebab setiap seorang yang baru akan membawa bukti dan hujah yang baru, dan akhirnya kesimpulan akhir itu akan bergantung kepada kekuatan hujah kita, right? It will depend on the strength and the strength of your argument, right? It doesn't mean dia bukan bermaksud mandangkan tak ada beza baik buruk dan tak kisah kita buat apa. Tak, we are not saying that there is no good or bad. What we are saying is that depending on what you, bergantung pada apa yang awak takrifkan sebagai baik, apa yang awak takrifkan sebagai buruk, right? Awak akan tiba kepada kesimpulan yang berbeza tentang sama ada suatu tindakan itu bermoral ataupun tidak, right? Kalau kriteria awak untuk tindakan yang baik itu adalah tindakan yang menguntungkan diri awak, right? Jadi awak akan, dan berdasarkan kriteria itu, right, meniru dalam peperiksaan, awak akan anggap meniru dalam peperiksaan itu sebagai satu tindakan yang moral sebab dia menguntungkan awak, right? Tetapi orang lain yang tidak berkongsi kriteria yang sama dengan awak, katakan ada orang lain yang kata kriteria yang tindakan yang baik adalah tindakan yang menguntungkan orang lain, bukan menguntungkan diri dia, right? Untuk orang yang kedua itu, dia akan menilai, right, meniru dalam peperiksaan itu sebagai tindakan yang tidak bermoral. Jadi awak dan dia akan berbeza tentang apa yang awak kira sebagai bermoral dan apa yang dia kira sebagai bermoral, right? Macam mana kita nak, bukan macam mana, dan kekuatan kesimpulan tu bergantung kepada kekuatan hujah awak, whether you can argue your case or not, right? Tapi at the end of the day, akhirnya awak mesti jelas lah apa kriteria baik buruk awak, right? What for you make something good, right? What for you make something moral, right? Sebab itulah untuk majoriti orang, persoalan apa yang menjadikan suatu itu baik ataupun buruk banyak disandarkan kepada agama. They rely on religion to tell them what is the right thing to do, right? So macam kalau kes menipu tadi tu, meniru dalam peperiksaan, kalau dia berdepan dengan keadaan di mana dia kena buat sama ada dia patut meniru ataupun tidak, dan dia akan rujuk, okey, dalam agama je ni adakah meniru ni melanggar ataupun mematuhi perintah Tuhan. Kalau meniru itu melanggar perintah Tuhan,
maka meniru itu tidak bermoral dan dia tidak patut meniru. Right? So in a way, agama ni telah menyediakan jalan kepada kita kan untuk menentukan apa yang baik, apa yang buruk. Right? Dan tak ada masalah pun kan? Dan menyandarkan kesimpulan, menyandarkan pertimbangan baik buruk kepada agama bukan satu tanda kelemahan pun kan. Agama memang itu salah satu tujuan agama diturunkan pun kan, untuk membimbing manusia ke jalan yang baik dan menghindari manusia daripada jalan yang buruk kan. Cumanya ada beberapa senario, right? Ada beberapa senario yang mungkin tidak dirangkumi oleh agama. Right? Misalnya, adakah kita patut menakluki planet lain? Kan? Adakah kita patut adakah kita patut menjelajah ke ruang angkasa dan menakluki planet lain? Kan? Itu. Ataupun siapa yang patut dapat vaksin dulu? Kan? Orang tua, orang muda, orang kaya, orang miskin, orang yang duduk di bandar, orang duduk di luar bandar, kan? Persoalan siapa yang patut diutamakan dalam pemberian vaksin, persoalan sedemikian kan, tidak semestinya termaktub dalam Al-Quran, tak semestinya termaktub dalam hadis, tak semestinya termaktub dalam kitab-kitab suci agama kan. Jadi untuk kes-kes seperti itu yang mana panduannya tidak diberi dengan eksplisit, dengan secara terang-terangan oleh agama, maka kita perlu bergantung kepada akal fikiran, kita perlu bergantung kepada pengalaman kita, perlu bergantung kepada pemerhatian untuk membuat keputusan tersebut. Right? Sebab bukan semua, sebab bila kita hidup ni kita akan berdepan dengan 1001 ragam manusia kan, dan tidak semestinya kesemua ragam manusia yang kita berjumpa tu akan dirangkumi, kita boleh rujuk kepada agama. Ada keadaan-keadaan ataupun ada persoalan-persoalan tertentu yang memerlukan kita untuk menggunakan akal fikiran kita untuk menentukan sama ada tindakan itu tindakan yang baik ataupun tindakan yang buruk. Right? So itulah dia punya tu. Jawab ke soalannya? Saya macam panjang dia punya jawapan tu. Okey, kalau begitu kita boleh bergerak ke perbincangan berkumpulan. Jadi saya akan pecahkan awak kepada beberapa kumpulan. We will use the breakout room, right? Untuk tu. Jadi kita ada berapa orang kat sini? Let's see, kita ada 12 orang. Okay, well. Saya akan pecahkan awak kepada, let's see, I need 3 groups I think. Let me just stop sharing this first. Right. Kita akan membahaskan, kita akan membincangkan, let's see, I should do this. Right, kita akan membahaskan isu ini. Dalam hal ni, Elon Musk, I think most of you know who Elon Musk is, bercadang untuk membina sebuah pangkalan angkasa di salah satu pulau di Indonesia, right? Dan isunya di sini adalah pulau tersebut adalah pulau yang memang dah ada penduduk pun, right? Jadi sekiranya pangkalan angkasa ini dibina di pulau tersebut, maka penghuni asal pulau tersebut perlu berpindah lah, right? Mereka perlu berpindah dan berpindah ke tempat baru, right? Jadi di sini kepentingan penghuni pulau tersebut berselisih dengan kepentingan Elon Musk untuk membina pangkalan angkasa di pulau tersebut, right? Jadi apa yang kita akan buat, right, dalam kumpulan masing-masing tu, awak akan mewakili salah satu daripada pihak dalam isu ni, right? Saya akan bagi tahu nanti awak akan mewakili siapa. Sama ada awak akan mewakili penduduk asal pulau tersebut, ataupun awak akan mewakili syarikat Elon Musk, SpaceX ni, ataupun awak akan mewakili kerajaan Indonesia, right? Dan apa yang saya nak lakukan dalam setiap kumpulan adalah untuk awak bincang dan senaraikan
5 kebaikan dan 5 keburukan yang akan menimpa setiap satu pihak yang awak wakili itu sekiranya pengkalan angkasa ni dibina di pulau tersebut. Misalnya, katakan awak telah awak mewakili penduduk asal pulau ini, maka dalam kumpulan awak kena bincang dan fikirkan dan senaraikan apa sekiranya pangkalan angkasa ni dibina, apa 5 kebaikannya kepada penduduk asal pulau tersebut dan apa 5 keburukan sekiranya keburukan kepada penduduk asal pulau tersebut sekiranya pangkalan angkasa ni dibina. Right? So saya akan berkongsikan slide ni kepada awak semua. Right? Let me just share the link so that you can have a look at it. Saya share di bahagian chat. Right, perkara pertama yang patut awak lakukan adalah bila awak buka file ni, right? When you open the file, right? The first thing you should do is not to edit this file, right? Because this is the master file. What you should do, awak pergi ke bahagian file kat sini dan somewhere around here there should be a save, sepatut ada option untuk save to Google Drive, right? So what you need to do is to copy this file, this Google slide to your own Google Drive, right? Salin file ini ke Google Drive masing-masing. Kemudian bila file itu telah pun disimpan dalam Google Drive awak, barulah awak mengedit file tersebut. Right? So arahannya diberikan di sini, right? Dan pautan untuk ke berita ni ada di situ juga. Right? So saya akan masukkan awak ke dalam kumpulan into the breakout room so that you can just start the discussion, right? Kalau ada apa-apa soalan, awak boleh well, you can ask me. Let me just recreate. Ya, lari sikit. Right, so I need 3 rooms. This should be okay. Right. Okay, jadi sebaik saja awak dimasukkan ke dalam breakout, ke dalam kumpulan tu, awak boleh mulakan perbincangan awak. Right? Kalau ada apa-apa soalan, awak boleh panggil saya. Saya akan masuk ke dalam setiap kumpulan tu. Okay, jadi selamat berbincang.
Baik, jadi selamat kembali ke bilik besar ni. Saya tahu ada setengah kumpulan masih lagi sedang menghabiskan perbincangan, tapi tak apa. Saya rasa kita boleh boleh menghabiskan perbincangan tu selepas ni, right? Memandangkan jam pun dah pukul 6. Jadi saya rasa kita patut berhenti di sini dan kita sambung perbincangan kita pada hari Rabu depan, insyaAllah. Right? Jadi kalau awak telah siap, awak telah siap menuliskan jawapan awak di dalam Google Slide itu, awak boleh kongsikan pautan ke Google Slide masing-masing di grup Telegram. Right? Saya akan peringatkan awak nanti. Jadi supaya setiap kumpulan boleh membaca jawapan kumpulan lain, dan saya akan himpunkan kesemua jawapan itu dalam satu slide supaya kita boleh membincangkannya pada minggu hadapan. Right? Jadi saya rasa kita berhenti di sini. Dah lebih 4 minit pukul 6. Jadi untuk mereka yang berpuasa, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Selamat petang dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat membuka Dot. Terima kasih Dut. Sama. It is.